Datuk Siti Hajar Abdullah. Kita akan bersama dalam topik yang memperkatakan tentang motivasi, dan saya bersama dengan rakan setugas AB. Apa khabar AB? Apa baik. Ini sebenarnya tadi masa kami mula bersiaran bersama Mas kan. Tengok tu balang kita 4 dah tinggal 3. Mas dah kidnap ni, dah culik. Sebab apa? Saya kata mana Umar ni tak sampai lagi. Oh, rupanya berias macam pengantin dah ni. Mas ni memang dia suka makan kuih tu. Itu yang dia pun kidnap tu. Itulah dah diculiknya. Raya di mana itu? Raya saya di Singapura. Jauhnya. Pasal aku pergi sampai ke seberang. Sebab ayahanda dan bondaku berada di situ. Oh ya ke? Masih ada lagi lah. Macam Cik Umar cakap dah, semalam telah berlalu dan hari ini kita menelusuri satu lagi hari. Okey, baiklah. Pada pagi ini, sebagaimana tuan pun kami beritahu tadi, wawarkan, kita nak bercakap mengenai macam mana caranya untuk mengikis rasa tamak. Tamak tamak kalau penyakit ni. Penyakit sebab apa? Kalau boleh dia orang tak boleh lebih daripada dia. Tak boleh. Jadi kita nak bertanya dengan Tuan Haji Zahazan Muhammad. Assalamualaikum, selamat raya Tuan Haji. Waalaikumsalam. Tuan Haji beraya di mana? Di Melaka. Di Melaka. Ni orang Melaka. Dari Melaka. Melaka kat mana? Di Tanjung Keling. Tanjung Keling. Itu dia. Okey, baiklah Tuan Haji. Ini antara tabiat yang negatif lah ya. Bila kita ada tamak luba ni, selalu kita didorong oleh perkara-perkara yang lain pula. Bila dah tamak tu, kita cuba pula mengkritik orang. Dan kita akan pastikan yang orang tu tak lebih daripada kita. Itu antara perkara-perkara yang bakal terbit lah bila kita ada tamak haluba tu. Jadi macam mana caranya untuk kita memastikan bahawa tak ada sekelumit lah kalau boleh perasaan tamak tu dalam jiwa kita? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya muslim-muslimat sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, apabila kita bercerita tentang tamak, di sana ada beberapa terminologi yang baik untuk kita lihat bersama-sama. Dan tidak terbatas kepada tamak itu semata-mata. Kerana yang pertama, kalau kita lihat perkara yang pertama yang berkaitan dengan sikap manusia ni, dia ada apa yang nama sebagai sifat-sifat negatif. Sifat-sifat negatif ni kalau tidak dibendung, dikontrol, dijaga, maka dia akan menjadi semakin disemarakkan dan akan menyebabkan banyak perkara-perkara implikasi yang buruk. Jadi bila kita bercerita tentang tamak, di sana ada juga namanya bakhil. Kedekut ni. Orang yang kedekut, dipanggil tangkai jering tu. Dan beberapa perkara lain yang juga berkaitan dengan sifat manusia yang sebenarnya berpunca daripada dua perkara. Kalau kita lihat seorang tokoh psikologi Islam yang cukup terkemuka, Al-Imam Al-Ghazali, menjelaskan isu ini dalam satu bab namanya sifat mazmumah. Sifat-sifat yang buruk, yang negatif pada manusia. Bermula daripada sifat tamak ini, dia akan membawa kepada sifat-sifat yang lain. Sebagai contohnya, sifat tamak nanti jadi jasyak. Dalam bahasa Arab ini jasyak, maknanya satu sifat tamak yang melampau-lampau. Dan dia tidak terbatas kepada material saja. Dia termasuk melihat, contoh minta maaf dia berikan pagi-pagi yang bahagia ni. Kadang-kadang melihat kepada isteri orang pun rasa nak juga. Ini satu sifat yang namanya sudah pun meningkat kepada jasyak yang cukup bahaya. Jasyak ya? Jasyak. Dan maknanya daripada tamak ni dia boleh berkembang. Boleh berkembang, boleh bercambah. Dia dari satu yang besar, dia jadi kecil-kecil lagi ya. Jadi kemudian di sana pula ada satu sifat namanya bakhil. Dan bakhil ini bila dia melampau-lampau berlebihan, dia akan jadi syahih. Syahih ya, ini istilah terminologi yang digunakan dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagai contohnya, kalau kita lihat dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang dapat kontrol diri dia, jaga diri dia, maka mereka itulah orang yang akan beroleh al-falah. Falah ni kejayaan duniawi dan juga ukhrawi. Baik, bila kita bercerita tentang tamak, sebenarnya ada dua perkara yang berkaitan dengan tamak. Yang pertama, tamak yang baik. Tamak yang baik ada juga. Ada juga. Ada. Ya. Yang kedua, kena tahu tu. tamak yang merugikan. Jadi mungkin kita akan fokuskan kepada tamak yang merugikan di sini. Kerana tamak yang baik ini tamak yang positif. Pernah kita lihat dalam surah namanya surah Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin." Dialah Tuhan yang aku tamakkan maghfirahnya untuk keampunanku di hari berlakunya hisab nanti. Jadi dalam Ramadan yang lepas kita
kita sudah pun melalui satu proses pengampunan dosa yang kita harapkan daripada Allah SWT. Jadi maknanya kita berharap nanti kata yang bersungguh-sungguh, kita hendak sangat, maka dia akan jadi sampai ke satu tahap namanya tamak. Mengharapkan yang melampau-lampau kepada rahmat Allah, itu nama tamak yang baik yang Allah gunakan dalam Al-Quranul Karim. Berbanding dengan yang kedua yang kita nak fokuskan, sebenarnya dia satu sikap manusia yang berpunca daripada apa yang dinamakan sebagai negatif ananiyah, kalau bahasa Inggeris sebut narsisistik, mementingkan diri sendiri dan beranggapan bahawa dia perlu melebihi orang lain. Jadi ini perkara yang kita akan lihat, kita akan fokuskan untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku pada kita. Kalau tamak secara negatif ni, saya tak tahulah daripada musahabahkan diri, musahabah. Saya rasakan macam bila kita ada tamak yang melampau-lampau tu, antaranya berpunca terbit daripada rasa tidak bersyukur. Tidak bersyukur dan tak puas hati, tak pernah bersyukur. Kalau ada duit RM10 pun tak ada duit. Tak ada duit. Dan selalu membayangkan bahawa apa yang dah Tuhan berikan, limpah kurniakan kepada dia, dia tidak mensyukurinya. Macam mana Tuan Haji? Baik. Bila menceritakan tentang faktor kepada tamak ini, sebenarnya hebat sekali buku Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Dia menjelaskan, mendetailkan sebenarnya ada dua faktor yang paling utama. Nombor satu, berpunca daripada seseorang manusia itu tidak membenarkan sama sekali benchmark dalam hidup dia, yardstick yang ada dalam hidup dia, dia mestilah melebihi orang lain. Jadi dia tak mahu kurang daripada orang lain. Ini satu sifat yang ada pada manusia yang memang ternyata zaman berzaman. Sampai kita baca kisah Qabil dan Habil, berpunca daripada antaranya kerana tamak dan tidak mahu kurang daripada orang lain. Yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Ma'idah itu, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Berkata Qabil, bila tidak diterima, kenapa aku kurang daripada dia? Kenapa harus dia berkahwin dengan seorang perempuan yang lebih cantik daripada aku? Jadi ini sifat manusia yang memang ada dalam diri mereka, yang pertama. Yang kedua, sifat tamak ini sebenarnya berpunca daripada seseorang itu berharap dia akan dianugerahkan umur yang panjang. Bila umur dipanjang, dia hendak nikmat itu dikecapi berterusan dan tidak ada penghujungnya. Jadi bila ada seseorang yang melebihinya, awas kamu akan hidup lebih panjang umur daripada aku, seolah-olahnya begitu. Jadi beliau akan beranggapan sesiapa yang cuba mendahuluinya itu merupakan satu sifat yang bahaya pada dirimu. Aku akan cuba untuk challenge kamu, aku akan cabar kamu, aku akan atasi kamu. Jadi sebenarnya memang betul bila kita lihat dua perkara ini penyebab kepada berbagai-bagai elemen negatif yang lain akan berlaku. Antaranya tadi yang disebut oleh Saudara Baby tadi, iaitu berkaitan dengan tidak bersyukur. Tidak bersyukur ni kerana apa? Kerana kita merasakan sentiasa kita kurang daripada orang lain. Sedangkan kalau kita melihat mana-mana kajian psikologi kemanusiaan, kalau kita melihat manusia dari sudut material, jangan lihat yang lebih daripada kita. Nanti kita tak akan bersyukur. Bahkan kita bawa kereta Mercedes yang besar pun, nanti kita lihat orang bawa kereta Porsche contohnya, Porsche apa Porsche. Kita melihat kurang, intimidated kan, kita rasa macam seharusnya kita melihat orang yang kurang daripada kita, maka akan timbul rasa syukur, insya-Allah. Jadi kalau Tuan Haji, kalau kita kaitkan dengan Syawal ni, yang sedang kita masuk hari yang keempat ni, dan sebelum itu kita berada dalam Ramadan. Jadi adakah wujud perasaan tamak ni di kalangan umat manusia ni untuk apa orang kata menyambut Syawal ni? Saya merujuk kepada satu hadis Nabi SAW yang sahih, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa Nabi SAW mengatakan, bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bahawa dalam hati kamu ini ada seketul daging, dia yang menjadi raja kepada diri kamu. Bila dia betul, betullah kamu, dan sebaliknya kalau rosak, rosaklah kamu. Itu hati tu. Ya. Jadi dalam konteks yang kita sedang bincangkan, dia tidak dapat lari daripada perkara ini. Seorang manusia memang ada perasaan seperti itu. Tetapi bagaimana kita menanganinya, itu yang lebih penting. Jadi sebenarnya bila kita melihat kepada sikap seperti ini ada dalam diri setiap kita, selagi kita nama manusia, kita akan ada perasaan begitu. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW menyatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin, labtagha ilaihi thaniyan, walau kana lahu wadiyani, labtagha ilaihi thalithan, wa ma mala'a ibnu Adam fahu illa turab wa taballahu ala man tab." Maksudnya, kita ini kalau diberi satu lembah emas, kita takkan cukup, kita minta yang kedua. Kalau diberi dua, kita minta tiga. Nanti bila kita dibaringkan dengan lahat, dipanggil kita dengan nama kita itu almarhum, kamu dah kembali kepada Allah, diletakkan muka dekat dengan tanah, barulah kita akan stop.
dalam kerangka dalam usaha kita mencari dunia. Jadi sebenarnya dia memang merupakan satu sifat yang ada pada manusia semua. Cuma nak menanganinya, saya nak mencadangkan beberapa formula yang baik yang saya pun terlibat untuk mengamalkan bersama-sama. Yang pertama, ya, bila kita cerita tentang perkara ni, dia merupakan satu sifat yang ada pada manusia. Nombor satu, kita kena relate, kena ikat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala semula. Itu sebab bila kita cerita Aidul Fitri ni, kita kembali kepada fitrah Allah yang Allah Taala jadikan. Dalam puasa, kita diajar ikhlas, kita diajar mengenang keadaan orang yang susah, diajar membantu mereka, dan diajar untuk kita bermaaf-maafan. Masya Allah, hebatnya. Jadi berterusan daripada semangat tersebut, hendaklah berlaku satu kesinambungan usaha modul yang berterusan untuk memperbaiki diri. Maka di situ yang pertamanya, kita perlu kepada apa yang disebut tadi, kena muhasabah diri. Melihat diri kita, ya Allah, banyaknya nikmat yang diberikan. Cuba kita ambil kesempatan. Dalam TV3 pun dia adakan program berbuka puasa dengan orang yang susah. Masya Allah, sedih. Kadang-kadang tak tergambar. Tak tergambar kesusahan yang lalu mereka itu. Jadi perkara seperti ini harus ada dalam fikiran kita. Kita melihat orang yang rendah daripada kita, orang yang sakit, jadi timbul rasa bersyukur dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya perkara ini hendaklah berlaku satu proses yang berterusan, pendidikan namanya. Jadi kalau kita, contohnya kita balik daripada kampung, berhenti dekat mana R&R yang ada, ya, kita tunjuk pada anak kita, kita berhenti sembahyang, kita ajar mereka berderma dengan tabung-tabung yang disediakan untuk mengajar mereka, anakku, segala yang kamu dikurniakan banyak di raya. Ada dapat 300, ada dapat 500, ada 1000 anak tu dapat pun ada juga. Lumayan, sangat lumayan. Okey, tu aja ya, kita berehat seketika. Kita bagi ruang kepada konti kita pun. Sebab apa? Ada lagi formula-formula yang kita nak Tuan Haji kongsikan bersama kita. Nanti kita pun nak bercakap tentang ni sikap berlumba-lumba ni. Jadi terus setia bersama kami. Ketika Eropah dilanda zaman kegelapan, ramai ilmuwan Islam yang muncul pada waktu itu. Cheng Ho, Ibn Khaldun, Ibn Sina, Abu Qasim Az-Zahrawi, dan ramai lagi. Mereka terkenal dalam bidang sains, perubatan, sembena, kejuruteraan. Untuk menyingkap keagungan dan kegemilangan tamadun Islam, tuntuni Ilmuwan Islam musim kedua. Setiap Jumaat, 7.30 malam di TV3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat menyambut Hari Raya. Ketika kita riang bergembira, jangan lupa yang miskin papa. Membantu bukan hanya ketika raya. Cerita tentang pendidikan ni sebenarnya dia bermula daripada diri kita sendiri. Itu sebab kita lihat satu perkara yang penting disebut lisanul hal. Lisanul hal ni maknanya leadership by example. Maknanya kita yang menunjukkan. Sebagai contohnya begini. Pada satu zaman sebelum kita, ada seorang ulama yang terkemuka di benua Yaman, di negara Yaman, namanya Habib Umar. Beliau masih hidup lagi. Sebelum kita, beberapa tahun sebelum ini, beliau dikunjungi oleh seorang yang datang berziarah ke tempat madrasahnya. Ketika dia mengajar, Tuan Guru, saya ada satu masalah. Masalah ni nampak kecil tapi besar impaknya. Anak saya ni terlalu suka makan gula-gula. Selalu makan gula-gula dan giginya rosak. Ini cerita betul, cerita yang benar-benar laku menerusi pengalaman sahabat-sahabat belajar di Yaman. Maka giginya rosak. Bagaimana cara nak menangani masalah rosak gigi ini? Saya dah melakukan bagai cara tapi tidak mampu menyelesaikannya. Guru ni kata, baiklah, 3 hari lagi kamu datang jumpa saya semula. Orang ni tanpa banyak soal 3 hari datang semula. Tiba-tiba bila datang lepas 3 hari, tanya mana dia ubat. Tuan Guru ada doa ke, ada mentera, ada jampi ke, ada apa ke? Maka guru yang mulia ini, Habib Umar, menjawab, madailah kamu balik ke rumah sekarang juga, sahabatku, kamu kata pada anakmu, Ustaz Omar. Habib ni satu gelaran bagi orang alim di Yaman. Ustaz Omar minta kamu, anakku, jangan makan gula-gula lagi. Maka ayah ni pun hairan, takkan setakat ini saja guru, itu saja. Dia pun balik ke rumah. Bila sampai ke rumah, jumpa dengan anak dia, anakku, tadi ayah dia jumpa dengan Ustaz Omar, Habib Omar. Dia berpesan kepada kamu, kamu eloklah stop makan gula-gula. Maka anak ini waktu itu tengah makan gula-gula dan ambil gula, buang semuanya, dan 3 bulan selepas itu tidak kelihatan menjamah, memegang sebarang gula-gula. Jadi satu yang perkara yang sangat menakjubkan. Hikmah yang hebat. Ya.
Nak saya jumpa. Nak minta apa? Ada lah untuk anak-anak. Untuk diri sendiri juga. Okey. Bila kembali semula, dia tidak peluang untuk jumpa Habib Omar, guru yang mulia ini. Tapi selepas 3 bulan, kebetulan datang peluang, dia pun jumpa. Tuan Guru, minta maaf, saya nak tanya soalan simple je. Last 3 months, dia tak cakap English lah. Okey. 3 bulan lepas, saya jumpa dengan Tuan Guru, maklumkan saya satu cara menangani masalah makan gula yang cukup mudah. Hanya bercakap saja. Apa rahsianya? Dia kata, wahai sahabatku, ketika kamu datang untuk kali pertama, aku pada waktu itu makan kuih raya, bukanlah ya, minum teh dan sebagainya, semuanya ada gula. Maka saya merasa sangat bersalah kalau saya mengatakan satu perkara yang saya tidak buat. Dengan sebab itu, saya telah pun mengamalkan dalam 3 hari sebelum kedatangan kamu kali kedua itu, saya tidak makan sebarang gula, minum teh tak ada gula, minum kopi tak ada gula, makan ada gula, tak jadi makan. Semua kosong ah. Semuanya kosong. Okey. Tawa Malaysia. Menarik untuk kita bawa pengajaran digital ini, iaitu dia mempraktikkan apa yang dia nak suruh. Bila kita mempraktikkan apa yang kita nak suruh, apa yang kita nak suruh, nak merintahkan anak kita buat, generasi yang sedang kita didik itu untuk melakukannya, bila kita sudah mengamalkannya, Masya Allah, dia ada 2 kekuatan sekarang. Yang kedua ikhlas, yang kedua ada kekuatan dari sudut leadership by example yang kita sebut tadi. Melakukan apa yang disarankan itu. Jadi dalam konteks ini, orang tu pun terperanjat, Masya Allah, rupa-rupanya ringkas, padat, tepat, formula yang cukup baik. Yang ketiga, saya kira sebenarnya sifat tamak ini Allah SWT ajar kita untuk menanganinya bila kita melihat orang yang kurang daripada kita, dan kemudian kita banyakkan berdoa. Berdoa ni sebenarnya satu kekuatan yang hebat. Bagaimana zaman sebelum kita, Sayyidina Bilal, bila azan, suaranya naik ke 7 lapisan langit ke atas, malaikat turut dengar. Bila datang seorang yang tidak ikhlas azan, malaikat tanya, tidak ada azan ke waktu ini? Mana azannya? Nabi Muhammad cakap ada seorang telah azan. Tapi dijawab oleh Jibril, tidak sampai ke langit tinggi. Maknanya ada something wrong. Rupa-rupanya apa yang kita ucapkan, suara kita dengan keikhlasan, dia ada satu power. Dia boleh empower. Kalau air yang sedang kita minum, kita baca, ada kekuatannya. Maka sebenarnya ada beberapa doa yang saya nak sarankan. Nombor 1, muslimin-muslimat, para penonton sekalian, cuba buka Al-Quran, surah An-Naml. Surah namanya surah semut. Surah semut, Surah semut ayat ke-16. Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Ayat 16 surah An-Naml. Wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku rasa syukur atas apa yang kau berikan. Sebenarnya bila kita melihat orang lain lebih dan kita rasa kita nak beroleh benda yang sama, seolah-olah kita mempertikaikan kewajaran, pengagihan nikmat yang Allah berikan. Saya melihat contohnya, ya, Tuan Haji memiliki sebuah kereta yang besar. Saya fikir, kenapalah saya tak dapat kereta yang besar? Saya melihat Saudara Ebi memiliki harta yang banyak, kenapa saya tak macam dia? Jadi seolah-olah kita mempertikaikan apa yang Allah beri. Ini satu sikap yang cukup berbahaya. Kerana kita merasakan seolah-olah kita lebih faham daripada Allah SWT dalam percaturan ketetapan undang-undangnya. Jadi banyakkan baca ini. Yang kedua, doa daripada hadis. Saya yakin ramai imam-imam baca. Kalau ada masalah, minta tuan-tuan imam setempat untuk turunkan doa ni, amalkan. Iaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. 4 perkara. Ya Allah, ya Tuhanku, ayat tadi boleh cari dalam Quran terjemahannya. Kita terjemahkan yang penting. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kemudian kesucian, dan kemudian minta kepada Engkau, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ghina ini kita rasa apa yang Allah beri itu cukup, dan kita rasa gembira dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Jadi kalau kita dapat amalkan 3 prinsip ini, cukup, insya-Allah akan lahir terbit dalam diri kita satu keyakinan bahawa Allah SWT punya percaturan semuanya baik dan elok dan cantik buat kita. Jadi Tuan Haji, kalau kita kaitkan sikit dengan tamak, kita bercakap tentang orang tu nak itu, orang ni nak itu, dari segi kuasa sendiri, tentu berlaku juga perasaan apa orang kata tamak ni tadi kan. Dia mula kuasa kecil tapi dia nak lebih besar lagi. Kemudian mungkin jadi macam Namrud, macam Firaun yang hampir kata nak mengatasi Tuhan itu sendiri. Kalau boleh Tuan Haji jelaskan. Ini satu perkara yang cukup menarik. Kerana Allah SWT turunkan dalam wahyu yang pertama dari surah Al-Alaq itu, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ini sifat dia bila dia rasa dia sampai ke satu tahap yang tidak boleh dicabar oleh sesiapa, maka akan lahir dalam dirinya satu sifat seolah-olah dia merasakan dia Tuhan.
Ini cukup bahaya. Ini satu peringkat yang kita sebut tadi. Nombor 1 tamak. Nombor 2 jadi jasyak. Jasyak ini memang jarang berlaku di kalangan kita kerana memang manusia ini dia akan terbatas. Dia sedang mencari-cari, tiba-tiba berlaku penyakit contohnya. Dia sedang mencari-cari, tiba-tiba dia tidak akan mampu mengatasi semua orang. Tetapi kalau perkara tersebut berlaku pada peringkat yang dinyata dipersoalkan itu, maka kita akan lihat lahirnya golongan seperti Firaun, seperti Qarun, ya, seperti Haman contohnya, yang memiliki segala yang dia nak, Allah beri lagi, dan akhirnya berlakulah istidraj. Istidraj ini maknanya satu bentuk pemberian yang Allah berikan dan Allah tidak redha padanya. Dia merasa, tengok aku kaya begini tidak sakit. Sampai Firaun diceritakan dalam setengah-setengah riwayat dia tak pernah sakit. Kalau dia tengok orang batuk, dia tanya, asal batuk? Dia tidak pernah ditimpa sebarang penyakit. Tetapi dia tidak mensyukuri yang dia tidak batuk. Ya. Dia sudah pun sampai ke peringkat dia menganggap dia Tuhan. Sampai dia kata, tengok ini sungai Nil mengalir di bawah tapak kaki aku. Sampai ke peringkat yang ke tahap gitu, maknanya akan memberi mudarat yang paling teruk kepada seseorang. Dan dia tidak lagi akan merasa diri sebagai hamba Allah. Tak ada kerendahan hati dan sebagainya. Okey, baiklah. Tuan Haji, terima kasih banyak kerana memberi bersama-sama kita, dan banyak yang kita pelajari pada hari ini. Dan antara perkara yang perlu saya nak berpesan pada diri saya sendirilah. Sebenarnya apa yang dilimpah kurniakan Allah SWT tu, kalau anda rasa harta, kekayaan, material dan sebagainya, perlulah diingat di sebalik-sebalik itu ia adalah satu ujian sebenarnya. Ujian sama ada kita ni ataupun ujian sama ada kita sentiasa ingin bermurah hati dan berkongsi, ataupun sebaliknya. Ingatlah bahawa kita ni adalah hamba dan selalu bersujud di